Apakah perspektif Islam terhadap pencemaran? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mengangkat setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memanjangkan hayat kita, yang memberi kita rezeki yang baik-baik, yang menurunkan begitu banyak nikmat serta rahmat kehadap kita. Subhanallah. Tidak dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah kita dapat semua kenikmatan ini. Dan mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur kehadap Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selamat datang dan selamat bertemu kembali dalam siri perbincangan kita berkenaan alam sekitar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, dan beliau sangat mensyariatkan untuk membina bumi hijau, dan juga sangat-sangat memahami berkenaan dengan ekologi di bumi ini. Umpamanya, sabda beliau dalam satu hadis sahih yang terdapat daripada Sahih Bukhari, dan tiada haiwan di bumi atau burung yang berterbangan dengan sayapnya, melainkan mereka adalah bermasyarakat seperti kamu. Ini menunjukkan satu kefahaman ekologi, iaitu kehidupan yang berangkai, bermasyarakat antara satu makhluk dengan satu makhluk yang lain. Pengetahuan berkenaan alam sekitar dan environmentalisme terdapat di dalam penulisan daripada ahli ilmu Islam terdahulu seperti Al-Khindi, seperti Al-Masihi, Avicenna, Ali ibn Ridwan, dan hasil karya mereka dalam berbagai-bagai bidang, termasuk pencemaran udara, pencemaran air, kerosakan tanah, penjagaan sampah sarap, dan juga kebersihan di kawasan-kawasan perbandaran. Di Cordoba, di Andalusia umpamanya, telah pun mengadakan tong-tong sampah yang pertama dan mempunyai kemudahan pembuangan sampah dan pengumpulan sampah. Tuan-tuan, apakah itu pencemaran? Ia merupakan bahan kimia, sama ada semula jadi atau buatan manusia yang dipanggil sintetik, yang terdapat di dalam konsentrasi yang berlebihan dalam apa-apa keadaan pun. Bahan semula jadi seperti karbon merupakan keperluan hidup terdapat dalam badan kita.
Tetapi bila banyak karbon dioksida di dalam udara, dia merupakan apa yang dipanggil greenhouse gas atau gas rumah hijau, dan ia boleh membawa kepada akibat pemanasan global yang akan melarat kepada pertukaran iklim. Nitrat dan fosfat terdapat dalam baja mengakibatkan algal bloom ataupun pertumbuhan alge, dan ini apabila alge ini mati memerlukan oksigen, dan keperluan oksigen yang banyak ini mendatangkan kawasan-kawasan yang mati, apa yang dinamakan dead zone. Dan ini terdapat di Gulf of Mexico, terdapat di luar kawasan New York City, juga terdapat di tengah-tengah lautan. Dan di dalam kawasan ini tidak ada apa-apa makhluk atau haiwan atau ikan yang dapat hidup, kerana larutan oksigennya sudah hampir kosong. Lain-lain bahan seperti cyanide, mercury, dan terdapat juga endocrine disruptors yang mengacau sistem kita untuk beranak, seperti DDT dan seterusnya. Semua merupakan pencemaran yang acute di dalam dunia dewasa ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala serta sunnah Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak memberi kita kesedaran dan pengetahuan berkenaan dengan kebersihan dan alam sekitar. Umpamanya, sabda Rasulullah diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas dari bapanya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci dan menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan, dan dia maha indah yang menyukai keindahan. Kerana itu bersihkanlah tempat-tempat kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Apa yang dimaksudkan di sini? Bersihkanlah tempat-tempat kamu, bersihkanlah rumah kamu, bersihkanlah sekitaran kamu, bersihkanlah negara kamu, dan juga bersihkanlah bumi Allah ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, tiada seorang dari kalangan orang yang beriman yang menanam pokok atau semai benih, dan kemudian burung atau orang atau haiwan memakan buahnya. Ini dianggap sebagai telah memberi hadiah, dan dia akan menerima pahalanya. Diriwayatkan oleh Malik Al-Ash'ari, dia menyatakan Rasulullah SAW bersabda, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan, banyak lagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang mempelopori konsep penjagaan alam sekitar. Rasulullah bersabda, kebersihan itu menghantar kepada keimanan, dan keimanan itu menyertai pemiliknya ke syurga. Hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah juga bersabda, Islam itu bersih
maka jagalah kebersihan dirimu. Sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang yang menjaga kebersihan. Tuan-tuan, ini satu ancaman yang begitu besar tentang kebersihan. Dan ini juga meliputi kebersihan di dalam hati kita. Tazkiyatun nafs. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Khatib, sesungguhnya Islam itu bersih. Hendaklah kamu mewujudkan kebersihan, kerana sesungguhnya tidak akan masuk syurga kecuali orang yang bersih. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita tidak peka berkenaan alam sekitar, haruslah kita mengetahui bahawa alam sekitar mempunyai terlalu banyak sumbangan kepada kehidupan di bumi ini. Ia boleh dibagikan kepada 4 kategori. Yang pertama, perkhidmatan sokongan. Umpamanya, oksigen yang kita perlukan, pembersihan yang dijalankan oleh laut. Kebanyak kekotoran di bumi ini sekarang ini akan mengalir ke laut. Dan laut itu adalah seperti satu mesin pencuci yang mencuci dan membersihkan keadaan, dan kemungkinan besar menyimpannya di dalam perut bumi. Cuaca kita, angin kita, matahari. Kalau tak ada matahari, memang bumi ini tak akan ada kehidupan di atas. Air dan seterusnya. Ini adalah apa yang kita kategorikan di bawah perkhidmatan sokongan. Bagaimana pula dengan perkhidmatan bekalan? Bekalan makanan, bekalan haiwan, pokok-pokok, bahan-bahan pembakar, hydropower dan lain lagi. Ini semua merupakan perkhidmatan bekalan. Tuan-tuan, kalau tak ada sumber-sumber asli, memang tak akan ada kereta ke, rumah ke, lampu ke, komputer dan sebagainya. Semua ini walaupun merupakan buatan manusia, tetapi dia memerlukan sumber-sumber asli untuk dikeluarkan atau untuk dimanufacture. Yang ketiga ialah perkhidmatan pengimbangan. Umpamanya kawalan banjir. Tuan-tuan, hutan belantara berfungsi sebagai satu sponge atau spang. Dan apabila hujan berlaku, kalau kita pergi di kawasan hutan, kita berasa bahawa sentiasa berasa basah ataupun redup dan basah. Kerana hutan belantara tadi menyimpan air hujan dan melepaskannya sebagai satu spang tadi yang secara perlahan-lahan melepaskannya kepada anak-anak sungai, kepada sungai dan seterusnya. Jadi kita boleh mendapat air ni tadi secara lestari atau secara mampan. Tetapi apabila kita botakkan kawasan-kawasan hutan belantara ini, air yang turun tadi ataupun hujan yang turun akan terus turun dengan lajunya dan membanjiri kawasan-kawasan rendah. Selain daripada itu, dia juga akan menarik tanah-tanah topsoil, dan ini akan masuk ke dalam longkang-longkang dan menambah kepada masalah banjir. Lautan merupakan
sistem pengimbangan suhu awan merupakan sistem pengimbangan di antara kitaran air yang naik dan yang turun. Dan akhir sekali, kategori yang keempat adalah perkhidmatan keindahan. Cuba kita tengok. Subhanallah, lautan, gunung ganang, mergastua dan seterusnya. Semuanya mempunyai keindahan yang dapat menyenangkan hati sanubari kita, menyenangkan keindahan mata kita melihat dan seterusnya. Kalau kita terasa stres, pergilah ke tepi laut yang tidak tercemar. Kita akan mendapat satu ketenangan jiwa yang dapat mengurangkan stres. Ini adalah perkhidmatan keindahan dan menenangkan fikiran serta stres kita. Tuan-tuan, perkhidmatan ini boleh dicongak atau dikira dan telah pun dibuat oleh saintis-saintis yang menyatakan bahawa perkhidmatan ini semua yang kita dewasa ini menikmatinya secara percuma adalah sebanyak $46 bilion. Dan kalau kita bandingkan dengan keluaran industri, adalah sebanyak $60 bilion setahun. Jadi 46 bilion kepada 60 bilion. Tetapi kalau kita tiada bahan-bahan asli, maka keluaran industri adalah sebanyak $0 ataupun sifar. Jadi kita semua memerlukan industri apa saja memerlukan kepada bahan-bahan asli. Jadi apa yang dapat kita manfaatkan dari kuliah ini? Antaranya perkara-perkara yang ini adalah yang pertama sekali kita haruslah menjaga kebersihan. Kebersihan ini telah dinyatakan sebagai sebahagian daripada iman. Dan ia akan membawa kita ke syurga. Kita hendaklah amanah sebagai khalifah di bumi Allah ini yang telah Allah Subhanahu Wa Taala mengamanahkan untuk menjaga hak-hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, Allah kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suka kepada kebersihan. Seperti apa hadis yang kita telah pun bacakan tadi. Satu lagi perkara mungkin tidak begitu jelas dalam perbincangan tadi, tetapi adalah berkenaan dengan berjimat cermat. Tuan-tuan, apa-apa saja yang kita beli, yang baju umpamanya, baju apabila di manufacture atau dibuat, daripada mula sampai ke akhir proses, daripada penanaman kapas lah, umpamanya kepada mencuci dia dengan mewarnakan dia dan seterusnya, menggunakan hampir 20 galon air bagi tiap-tiap baju. Jadi kalau kita membazir kepada mempunyai baju yang banyak dan seterusnya, maka berapa banyak air yang telah kita gunakan. Itu baru cerita baju. Apa pula dengan pembinaan kereta? Apa pula dengan pembinaan rumah? Apabila semua memerlukan bahan-bahan semula jadi yang banyak. Dan apabila kita menggunakan perkara-perkara ini dengan banyak, maka sampah-sampah yang hasil daripada itu juga begitu banyak. Kumbahan-kumbahan juga begitu banyak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 26
dan 27. Wa ati za qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabili wa la tubazzir tabzira. Al-mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Yang bermaksud, dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang-orang miskin serta orang-orang musafir akan haknya masing-masing, dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros dan melampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan, sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhan. Tuan-tuan, perkara yang keenam adalah untuk kita supaya menjaga alam sekitar, menjaga sampah sarang, menjaga pembuangan minyak dan seterusnya yang boleh mendatangkan keadaan pencemaran kepada alam sekitar yang merupakan hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sama-sama berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma inna as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan orang yang suka kebersihan. Dengan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah, semoga kami cintakan alam sekitar dan sentiasa berusaha untuk mempeliharanya dengan baik dan dengan mampan. Ya Allah, jadikanlah kami dari golongan yang benci kepada pembaziran, boros dan tidak mensyukuri kurniaan rahmat-Mu. Dan lafazlah dengan lafaz alhamdulillah dan subhanallah, kami sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.